Hari ini saya akan menerangkan tentang Seksyen 29 Akta Perihal Dagangan 2011 dan Perintah Perihal Dagangan iaitu Perakuan dan Penadaan Halal 2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izmira Aisyah dan bernombor metrik DPH 202125625695. Akta Perihal Dagangan 2011 telah digubal bagi menggantikan Akta Perihal Dagangan 1972 yang telah dimansuhkan dan telah berkuat kuasa pada 1 Januari 2012. Ini telah diluluskan oleh Parlimen pada 11 Julai 2011. Tujuan APD 2011 ini diwujudkan ialah untuk menggalakkan amalan perdagangan yang baik dengan melarang perihal dengan dagangan palsu dan penyataan pengendalian dan amalan. Seksyen 29, Menteri boleh menamakan mana-mana pihak berkuasa untuk memperakukan, menandakan, membekalkan atau menawarkan ke atas sesuatu barangan, termasuk yang berkaitan dengan pensijilan halal. Maka berdasarkan seksyen ini, Menteri KPDNKK telah mengeluarkan Perintah Perihal Dagangan iaitu Perakuan dan Penandaan Halal 2011 bagi penandaan logo dan pensijilan halal. JAKIM dan MAIN dinamakan sebagai agensi pensijilan halal di negara ini yang diiktiraf mengikut APD 2011. Sekaligus tiada lagi logo halal lain kecuali logo Halal Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azimati Muhammad Hari dari kelas DP4A dan bernombor metrik DP 2021255677. Mari kita teruskan. Saya akan menerangkan mengenai pihak berkuasa berwibawa. Pihak berkuasa berwibawa diperuntukkan di bawah Perintah Perihal Dagangan, Perakuan dan Penandaan Halal 2011 bagi tujuan memperaku dan mengeluarkan logo halal di Malaysia. Pihak berkuasa berwibawa yang dinamakan oleh YB Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan adalah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yang dikenali sebagai JAKIM dan Majlis Agama Islam negeri-negeri yang dikenali sebagai MAIN. Berdasarkan perintah ini juga dinyatakan mana-mana orang yang bertindak memperakukan bahawa mana-mana makanan, barang-barang atau perkhidmatan yang berhubung dengan makanan atau barang-barang itu adalah halal selain dari pihak berkuasa berwibawa atau membekalkan atau menawarkan untuk membekalkan apa-apa makanan, barang-barang atau perkhidmatan yang berhubung dengan makanan atau barang-barang itu adalah melakukan satu kesalahan. Dalam masa yang sama, Perenggan 4 PPD PPH 2011 telah menjelaskan bahawa semua makanan dan barang-barang tidak boleh diperihalkan sebagai halal atau diperihalkan dengan ungkapan lain untuk menunjukkan makanan itu atau barang-barang itu boleh dimakan atau digunakan oleh orang Islam, melainkan jika barang tu atau makanan tu tersebut diperakukan sebagai halal oleh pihak yang berwibawa dan barang-barang ataupun makanan tu ditandakan dengan logo sebagaimana yang telah dinyatakan dalam jadual pertama. Selain itu, perkhidmatan yang berhubung dengan makanan atau barang-barang tidak boleh diperihalkan sebagai halal atau diperihalkan dengan cara lain untuk menunjukkan perkhidmatan itu boleh digunakan oleh orang-orang Islam sahaja, melainkan jika ia diperakukan halal oleh pihak yang berkuasa berwibawa. Ini adalah jadual pertama yang membezakan logo Halal Malaysia dan juga logo halal bagi setiap negeri. Manakala bagi perakuan perihal halal bagi makanan dan barang-barang import pula, Perenggan 5 PPD atau PPH 2011 telah mengatakan bagi produk import yang dipasarkan di Malaysia yang akan ditanda sebagai halal atau apa-apa penandaan lain yang menunjukkan sebagai halal hendaklah diperakukan oleh Badan Persijilan Halal Luar Negara yang diiktiraf oleh JAKIM di negara berkenaan. Pengimport atau pengeluar mana-mana makanan dan barang-barang yang diperakukan sebagai halal oleh Badan Persediaan Halal Luar Negara yang diiktiraf oleh JAKIM hendaklah menandakan pada makanan dan barang-barang itu menandakan pada makanan dan barang-barang itu nama badan persijilan tersebut. Sebagai contoh badan persijilan halal negara yang diiktiraf di Australia adalah Adelaide Mosque Islamic Society of South Australia, Islamic Association of Religions, Islamic Association of Cantonese Inc.
Mana pula bagi negara Brazil pula, badan persijilannya adalah Federation of Muslim Association in Brazil dan Islamic Dissemination Center of Latin America yang dipanggil CDIAL. Seterusnya, badan persijilan yang diiktiraf adalah Brunei. Badan persijilan di Brunei adalah dipanggil Lembaga Mengeluarkan Permit Import Halal Bahagian Kawalan Makanan Halal. Dan akhir sekali, sebagai contoh, negara yang mempunyai badan persijilan yang diiktiraf adalah Jepun. Badan persijilan Jepun pula dinamakan sebagai Jabatan Muslim Association. Itu saja untuk badan persijilan. Okey, seterusnya adalah penandaan ke atas makanan dan barang-barangan. Perenggan 6 PPD PPH 2011 telah memberi perintah bahawa semua makanan dan barang-barang yang hendak ditandakan mestilah mengikut peraturan perenggan 4 dan 5, iaitu ia hendaklah ditandakan dengan menampal atau melampirkan logo yang dinyatakan dalam jadual pertama pada atau dengan apa-apa cara lain, sama ada dengan mengecapkannya di atas atau menyatukannya dengan makanan atau barang-barang atau makanan dan barang-barang itu untuk dibekalkan. Ini adalah contoh antara contoh logo halal swasta yang tidak dibenarkan. Oleh hal itu, terdapat peraturan yang di mana jika mana-mana individu melanggarnya akan dikenakan tindakan. Contoh kesalahan yang akan menyebabkan didenda adalah memperaku bahawa mana-mana makanan, barang-barang atau perkhidmatan yang berhubung dengan makanan atau barang-barang itu adalah halal dan membekalkan atau menawarkan untuk membekalkan apa-apa makanan, barang-barang atau perkhidmatan yang bertentangan dengan perintah ini dan melakukan. Okay, jika orang tu ialah suatu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi RM200,000. Dan bagi kesalahan yang kedua atau yang berikutnya, didenda tidak melebihi RM500,000. Atau jika orang itu bukan suatu pertubuhan atau perbadanan, didenda tidak melebihi RM100,000 atau akan dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dan bagi kesalahan yang kedua atau yang berikutnya, dia akan didenda tidak melebihi RM250,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Akhir sekali untuk part saya akan menerangkan perbandingan di antara APD 1972 dengan APD 2011. APD 1972 tiada peruntukan undang-undang memberikan bidang kuasa khusus kepada badan persijilan untuk mengeluarkan sijil halal. Manakala bagi APD 2011, Seksyen 29 memperuntukkan satu bidang kuasa khusus kepada badan persijil halal di Malaysia, iaitu pihak berkuasa berwibawa. Seterusnya, APD 1972 juga disebabkan hal tersebut, mana-mana pihak badan boleh mengeluarkan sijil halal walaupun pihak tersebut adalah pihak swasta. Bagi APD 2011 pula, peruntukan Seksyen 29 juga memberi impak bahawa tiada badan lain yang boleh mengeluarkan sijil halal selain badan berkuasa berwibawa yang dinamakan oleh KPD and HEP. Akhir sekali, bagi APD 1972 adalah JAKIM sungguh pun dikenali sebagai badan pentadbir halal pada masa tersebut, namun ia tidak boleh menjalankan penguatkuasaan halal kerana penguatkuasa dan pentadbiran adalah pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, dahulunya dikenali sebagai KPD and HEP. JAKIM hanya boleh memantau dengan adanya kehadiran pihak KPD and HEP sahaja. Bagi APD 2011 pula, melalui peruntukan Seksyen 28 Akta 2011 yang apabila JAKIM dilantik sebagai pihak berkuasa berwibawa melalui kad kuasa yang dikeluarkan kepada pegawai JAKIM oleh pihak KPD HEP, pegawai JAKIM boleh membuat pemantauan halal tanpa kehadiran pihak KPD and HEP. Itulah perbandingan antara
APD 1972 dan APD 2011. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya ini adalah jadual di bawah menjelaskan tentang perbandingan antara penalti kesalahan di bawah Seksyen 10 dan Seksyen 11 APD 1972 dengan penalti di bawah APD 2011 di bawah Seksyen 28 dan juga 29. Ini adalah antara perbandingannya penalti kesalahan APD 1972 Seksyen 10 dan Seksyen 11. Kalau individu kesalahan pertama, untuk bagi individu kesalahan pertama, denda tidak melebihi 100,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kalau kesalahan kedua pula, kalau dilakukan kesalahan kedua dan berikutnya akan didenda tidak melebihi 200,000 atau penjara tidak melebihi 6 tahun atau kedua-duanya. Kalau pertubuhan perbadanan pula, kesalahan pertama didenda tidak melebihi 250,000. Okey, kalau bagi penalti di bawah APD 2011 Seksyen 28 pula, individu untuk kesalahan pertama didenda tidak melebihi RM1 juta atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kalau kesalahan kedua yang dilakukan akan dikenakan denda tidak melebihi RM5 juta atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Jika pertubuhan atau perbadanan kesalahan pertama didenda tidak melebihi RM5 juta, kesalahan kedua dan berikutnya tidak melebihi RM10 juta. Okey, bagi penalti di bawah APD 2011 Seksyen 29, individu kesalahan pertama denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Kesalahan kedua pula didenda tidak melebihi RM250,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan jika perbadanan kesalahan pertama didenda tidak melebihi 200,000 dan kesalahan kedua berikutnya didenda tidak melebihi RM500,000. Okey, kesimpulannya, secara konklusinya, tujuan penggubalan APD 2011 ini adalah untuk menggalakkan amalan perdagangan yang baik dengan melarang perihal dagangan palsu dan penyataan pengenalan amalan palsu. Penggubalan APD 11 ni adalah bukan sekadar tentang perundangan halal, tetapi ia juga turut melibatkan penambahbaikan perundangan yang berkaitan harta intelek halal, iklan penalti, kesalahan dan aspek penguatkuasaan perbandingan APD 1972 terdahulu. Okey, sekian, terima kasih.